Okey, baik. Untuk buat create worksheet, kita akan pergi make interactive worksheet. Klik dekat situ, pilih get started. Okey, step 1 ialah upload your worksheet. Okey, baik. Untuk upload your worksheet, kita boleh pilih worksheet kita dekat situ dan pastikan worksheet tu hanya dalam PDF, JPEG ataupun PNG. Yang lain dia tak terimalah. Let's say kalau kita ada words, kita kena convert dululah kepada PDF. So dekat situ pun dia ada sertakan lah tutorial macam mana nak convert words kepada worksheet. Okey, baik. Jadi kita klik di situ. Jadi dia akan open satu tab, pilih worksheet kita dalam bentuk PDF, JPEG ataupun PNG. Okey, kalau tengok worksheet saya tu ialah dalam bentuk PDF. Okey, klik dekat situ. Okey, itu adalah worksheet dalam bentuk PDF yang saya dah sediakan sebelum tu, dan kita akan gunakan worksheet ni lah untuk kita create live worksheet kita melalui menu drop down. Okey, untuk mulakan create drop down, pertama sekali apa yang kita kena buat ialah kita kena create satu box lah untuk kita letakkan command dia. Jadi saya telah letak box kat situ, jadi senanglah kita createkan kotak untuk dia. Okey, baik. Drag, kemudian kita akan tuliskan command dalam petak tu juga. Okey, baik. Untuk drop down, command dia ialah choose titik bertindih. Okey, kita juga boleh letak kalau wrong answer slash asterisk right answer slash wrong answer. Okey, kalau kita tengok wrong answer, kita tak payah letak button star. Untuk jawapan yang betul sahaja kita letak button star tu, asterisk tu. Okey, kalau dekat sini saya letak 3 sahaja contoh, kita juga boleh buat lebih. Nak terpulanglah, kita nak letak 4 pilihan jawapan, 5 pilihan jawapan, terpulang pada kita. Boleh. Tapi setiap kali kita nak letakkan pilihan jawapan, kena letak slash tu. Dan jawapan yang betul tu mesti ada tanda star, asterisk tu. Tak kisahlah kalau jawapan yang betul tu dekat depan ke, dekat belakang sekali ke, dekat mana-mana pun boleh. Tapi remarks untuk jawapan yang betul tu ada star, button asterisk tu. Asterisk tu yang menunjukkan dia jawapan yang betul. Okey, so yang ini saya pendekkan video dia, dah move forward. Jadi itu yang terakhir. Jadi command untuk drop down ialah choose double dot wrong answer slash asterisk untuk right answer slash untuk wrong answer. Jadi boleh praktik lah dekat situ. Okay, so saya siapkan command yang terakhir dia dekat situ. Okey, kita tunggu sekejap. Sebentar tengah type. Okey, lepas siap semua, kita tengok macam mana nak tu. Okey, situ kita ada button dekat atas, display, save, discard. Okey, baik. Jadi lepas kita siap tulis command kita akan gunakan button display. Button display ni untuk kita check lah kita punya command tu betul, soalan kita tu boleh digunakan ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok dekat situ dah ada button drop down. Jadi dia punya susunan tu ikut apa yang kita tuliskan tadi. Kalau star kita jawapan yang betul dekat nombor 1, jadi dia akan jadi jawapan dekat nombor 1. Kalau star kita dekat yang kedua, dia akan jadi yang kedua. Jadi boleh pilihlah dekat situ. Ada, bila kita dah susun, kalau contoh kita letak 5 pilihan jawapan, ada 5 lah dekat situ. Macam saya cuma letak 4. Jadi dia ada 4 sahaja pilihan jawapan. Jadi yang ni saya cuba jawab secara rawak lah. Okey. Okey, dah selesai. Jadi kalau kita tengok tulisan dia dekat situ, kita rasa tak berapa sesuai. Ada yang kita rasa macam tulisan A dia lain. Jadi kita rasa macam budak kita tak boleh nak faham lah tulisan A tu. Jadi kita boleh tukar dia punya tulisan, kita boleh tukar dia punya size. Okey, baik. Cara dia ialah klik kanan dekat mouse. Jadi dia keluar satu pop-up yang itu. Dekat bahagian display, klik kanan, ada keluar pop-up. Okey, dekat pop-up tu kita boleh pilih. Ada macam-macam jenis tulisan dekat situ. Pilih yang mana bersesuaian. Okey, bila kita dah pilih font yang sesuai, tengok dia dah bertukar. Okey,
Dan ini kita nak tengok pula dia punya size dia. Okay, jadi kita adjust lah dekat situ. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau besar sangat takut tak muat dengan tu. Okay, jadi klik untuk apply to the whole worksheet. Bila kita apply dekat situ, jadi semua sekali worksheet tu, satu worksheet tu dia akan jadikan font yang sama, size yang sama. Jadi tak payah buat satu-satu lah. Kalau tak klik apply to the whole worksheet tu, dia akan ubah yang itu je. Okay, dan klik button finish. Okay, bila kita klik button finish, itu adalah yang keluar. Paparan dia memang 10 je. Jawapan yang betul memang per 10. Bagilah 40 soalan ke, 10 soalan ke, 2 soalan ke, per 10 juga. Okay, kalau kita tengok kenapa ada warna hijau dan ada warna merah. Okay, yang hijau ini menunjukkan jawapan yang betul. Yang merah ialah jawapan yang salah. Okey, jadi ini adalah paparan yang ni lah. Okey, jadi kita akan tekan save. Jadi, okey, ada dua. Satu share, satu lagi private. Kita akan pilih share sebab kalau private tu dia ada limit 30 worksheet je kita boleh simpan. Jadi kita akan share. Jadi sebab kita nak dapatkan unlimited punya storage lah dekat kita punya live worksheet ni. Okay, so klik button share. Okey, ada dia punya remarks kat situ. Jadi isi remarks tu dan kita save. Okey, sekarang ni dia keluar satu pop-up, ada link. Okey, kita juga boleh copy link itu. Tapi kalau saya tak berapa sukalah guna link yang itu. Sebab nanti kita akan tengok balik kenapa tak boleh guna link yang itu. Okey, ada juga pilihan-pilihan lain, iaitu open worksheet dan lain-lain. Okey, klik open worksheet. Okey, kalau kita bagi link yang tadi, dia akan keluar bulat-bulat yang ini. Akan nampaklah segala paparan seketul-seketul yang ini. Kalau kita klik copy dekat situ pun dia akan keluar paparan yang ini. Ini yang apa yang murid kita nampak. Dia akan nampak siapa yang create worksheet ini, siapa yang buat, details mengenai yang ini. Tapi kita akan, saya tak berapa berminat lah yang ini. Jadi saya akan kalau boleh nak murid tu keluar nampak worksheet saja, tak nampak yang lain. Jadi kita akan klik dekat situ generate custom link. Okey, jadi isilah dekat situ default on yang ini. Jadi yang ini kita boleh pilih, kita control. Lepas murid kita buat apa akan jadi ni. Yang ini biasanya saya akan pilih send worksheet ni kepada teacher lah, kepada saya. Okey, jadi boleh pilih di situ. Jadi dekat bahagian prefill values. Okey. Okey, jadi bila kita klik dekat situ, kita send answer to the teacher. Teacher tu boleh tengok dekat bahagian my mailbox. So boleh kita control lah dekat situ. Jadinya setiap jawapan yang murid tu hantar, dia akan terus pergi pada mailbox. Jadi kita akan isilah dekat bahagian prefill values tu, username tu biasanya student name kita tak isi. Yang ini kita isikanlah supaya setiap kali murid buat, murid tak perlu isi lagi. Terus dia akan automatic isi dan hantar kepada kita lah. Okey, kalau kita ambil send to the teacher, kalau kita untick dia, kita tak nampak dekat my mailbox. Kalau kita tickkan dia, jawapan yang murid buat tu akan hantar kepada mailbox kita. Okey, jadi bila dah siap, ada link dekat bawah tu, custom link. Okey, copy link dekat situ dan kita boleh hantarlah melalui Google Classroom boleh, melalui WhatsApp boleh. Ini saya hantar melalui WhatsApp lah. Okey, so ini kita boleh add link tu dekat Google Classroom dan lain-lain lah ada di situ. Okey, jadi link tu saya copy hantar pada WhatsApp. Okey, ini contoh link saya dah copy tadi. Bila kita pakai custom link, dia akan keluar yang ini saja, worksheet saja. Kalau kita guna yang link yang awal-awal tadi tu, dia akan nampak ada gambar orang tadi, ada lain-lain tu. So saya nak murid saya jawab yang ini sahaja. Jadi kita akan ni contoh murid yang jawab lah. Murid yang dapat link dia jawab. Okey, boleh jawab lagi. Cuba jawab dulu. Okey, selesai jawab, tekan button finish. Okey, disebabkan ni kita boleh isi saja nama murid tu. Jadi kelas dengan subjek kita dah prefill tadi. Jadinya tak perlu kita isi lagi lah. Okey, so jawapan ni dia dah hantar kepada teachers. Okey, cara nak tengok pula, pergi kepada menu nama kita tadi, pilih okey, kat sini dia dah keluar. Okey, ini adalah worksheet yang student tadi hantar dan dalam menu juga penuhlah macam-macam worksheet yang ada yang kita dah buat. Okey, untuk worksheet ni pula, kalau kita tengok, dia
worksheet ni base pada murid yang hantar nama murid tu, ataupun base pada subjek yang kita letak lah. Jadi ini adalah contoh yang saya dah buat dan ada beberapa